Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Ahmad. Terima kasih kerana menemani saya pada malam Jumaat ini. Pasuk Mistik ialah saluran baharu di mana kami ingin berkongsi pengalaman dan mengeksplorasi dunia mistik yang sering menjadi tanda tanya. Selain daripada kisah dan kes misteri, Pasuk Mistik juga akan membawakan anda ke lokasi kejadian dan fakta-fakta menarik dari dunia paranormal. Untuk perkenalan kita, saya ingin berkongsi pengalaman yang saya sendiri ada. Kisah misteri yang melibatkan makhluk alam gaib bukanlah satu perkara yang asing bagi kita semua, terutama sekali dalam kalangan pelajar sekolah asrama penuh. Saya merupakan bekas pelajar asrama dan saya juga mempunyai pengalaman misteri di mana saya diganggu sehingga meracau, atau lebih mudah difahami, histeria. Kisah pengalaman misteri yang saya simpan hampir 9 tahun ni, saya nak ceritakan buat pertama kalinya kepada anda. Kisah ini berlaku pada September 2013. Pada ketika itu, saya berusia 16 tahun ataupun tingkatan 4. Saya bersekolah di Maktab Rendah Sains Semarang Muar Johor. Saya rasa bila saya sebut pasal MRS Muar, mungkin ada di antara anda semua yang tahu akan kisah yang saya nak ceritakan. Kisah ini pernah menjadi topik bolan hangat sehingga masuk keratan akhbar pada masa itu. Kecoh di mana seramai 50 orang pelajar terkena histeria akibat perbuatan salah seorang pelajar junior di maktab itu. Saya tak nak cakap panjang, saya teruskan. Saya histeria 2 kali dalam masa 1 hari, pagi dan juga malam. Mungkin korang rasa macam pagi pun boleh kena kacau ke? Pelik kan? Tapi sebenarnya itulah hakikat, di mana kalau nak kena, dia akan kena, tak kira waktu. Jadi, pagi tu selepas kelas sejarah, saya dan kawan-kawan balik ke kelas daripada bilik tayangan. Dalam perjalanan balik ke kelas, saya rasa tak sedap badan. Macam ada sesuatu dekat bahu. Rasa macam ada benda yang tengah bertinggi. Tapi bila saya dah selangkah masuk ke dalam kelas, suasana pula bertukar menjadi suram. Saya rasa macam ada benda yang tak kena dan ada sesuatu yang akan jadi. Tapi saya diam, tak nak cakap apa-apa. Untuk pengetahuan semua, kelas saya waktu tu bising je dengan suara kawan-kawan berborak. Tapi saya dengar sayu je. Tak meriah macam selalu. Saya duduk kat tempat saya buat macam biasa dan cikgu pun masuk. Tapi dalam pada masa yang sama, bahu saya masih lagi rasa berat. Kami semua belajar macam biasa, tulis nota. Tiba-tiba, saya ternampak satu entiti di hadapan kelas di papan putih tu bila saya angkatkan kepala. Sumpah saya terkejut, saya terdiam 1000 bahasa dan kaku. Apa yang boleh saya cakap? Entiti tu gelap, berambut panjang dan matanya merah serta ada darah keluar daripada mulut. Tak lama lepas tu, saya terdengar satu suara keluar dari speaker dalam kelas. Ada seorang ustaz bagi tahu sekolah kita kena histeria dan dia nak azan. So bila dia start je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, entiti yang ada di hadapan kelas tu meluru ke arah saya dan saya terus pingsan. Beberapa saat lepas tu, saya pun menjerit. Ini apa yang diceritakan oleh kawan-kawan kelas saya. Sebab diorang nampak waktu tu mata saya tutup, tak buka, tangan genggam macam penumbuk dan saya bersuara, "Aku tak kacau kau, tapi kenapa kau kacau aku?" Ada di antara kawan-kawan saya bacakan ayat kursi dan pegang leher saya. Tapi saya marah dan saya mengadu sakit. Lepas tu saya tak ingat dah apa yang berlaku. Saya sedar je saya berada di dalam bilik penolong kanan core curriculum. Waktu tu tengah hari. Dalam bilik tu ada seorang ustaz, seorang kawan kelas saya dan juga penolong core curriculum. Saya rasa pelik macam mana dan kenapa saya ada dalam bilik tu. Sedangkan tadi saya dekat kelas. Siapa yang bawa saya turun ke dalam bilik ni?
Saya tanya diorang soalan tu, tapi tak ada siapa yang menjawab. Malah ada seorang ustaz tu, dia tanya saya, apa yang awak ingat sebelum kejadian? Saya ceritakan balik apa yang terjadi, apa yang saya nampak. Lepas ustaz azan, lepas tu saya tak ingat apa dah. Saya cakap macam tu. Badan saya waktu tu sakit-sakit. Saya boleh nampak kesan merah dekat tangan saya. Mungkin akibat daripada orang genggam ataupun pegang saya kan, waktu saya meracau tu. Ustaz cakap, tak apalah, benda pun dah jadi. Awak rehat dalam bilik ni. Jangan pergi mana-mana. Jangan keluar dari pejabat sampai habis prep petang. Rehat je dalam ni. Kemudian mereka beredar dan tinggalkan saya dengan kawan saya tadi. Bilik tu dipasang dengan ayat ruqyah. Dalam hati ni, saya bertanya, apa sebenarnya yang jadi kat aku? Sebab saya tak dapat jawapan daripada mereka. Tapi disebabkan kepenatan, saya tak bersembang dengan kawan saya dan saya baring lalu tertidur sehinggalah petang. Alhamdulillah, tak ada apa yang terjadi masa saya tidur sehinggalah petang tu. Cuma bila saya pergi ke Dewan Selera untuk makan malam, orang pandang saya macam saya ni ada buat dosa besar ataupun kesalahan yang besar. Saya macam pelik. Saya tanya kawan saya, kenapa diorang pandang aku macam tu? Aku buat apa kat diorang? Kawan saya cakap, tak apa, hiraukan je. Kita pergi Dewan Selera, kita makan macam biasa. Biasalah tu, orang tengok kau. Saya kata macam tu. Jadi, saya pun macam buat bodoh. Tapi dalam hati ni masih tertanya-tanya, kenapa orang pandang saya macam tu. Sekarang ni, tibalah saat climax yang mana saya dirasuk sekali lagi dalam surau. Waktu ni, keadaan saya sangat-sangat teruk. Masa tu, kami baru saja selesai solat maghrib secara berjemaah dan ingin memulakan bacaan Yasin. Badan kerohanian, bagi semua pelajar surah Yasin. Dan bila saya dapat je surah Yasin tu, saya belik. Seolah-olah saya tak tahu membaca dan saya tak tahu ini apa sebenarnya. Fikiran waktu tu memang melayang, entah ke mana. Tapi bila masa semua orang tengah baca surah Yasin, saya tertoleh ke arah tempat wuduk lelaki. Saya nampak ada kelibat seorang budak kecil berpakaian serba putih. Dan saya nak bangun, nak pergi tengok apa ada. Tapi ditahan oleh kawan saya. Cakap, kau nak pergi mana? Cakap, aku ada nampak seorang budak berpakaian putih dekat tempat wuduk. Aku nak pergi tengok. Kawan saya cakap, tak apa, kau duduk je. Aku tak nampak apa-apa. So saya pun macam, okey lah, tak apalah. Saya duduk balik. Lepas tu, bila daripada saya duduk tu, saya tengok buku, ambil surah Yasin tu. Lepas tu saya bangun, sebab saya tak tahu nak baca apa. Saya angkat kepala, tiba-tiba saya nampak entiti yang sama. Apa yang saya nampak, sekejap, saya rasa seram, sejuk sekarang ni. Saya nampak entiti yang sama yang saya nampak pagi tadi. Berambut panjang, gelap, mata merah, mulut berdarah. Benda tu tak tunggu lama. Saya pandang dia dalam masa beberapa saat. Dia terus terpa ke arah saya dan saya pingsan. Kawan saya kata, malam ni yang terjadi adalah malam yang paling teruk saya kena. Saya meracau macam orang gila. Saya hentakkan kepala saya kat lantai. Saya ludah orang di sekeliling saya dan saya cakar muka saya. Saya berkata, lepaskan aku nak dia ni. Kau jangan ganggu kerja aku. Semua orang dah pelik. Sebab saya meronta dan meracau terlalu kuat. Saya dibawa keluar daripada surau dan diletakkan di sebuah pondok yang berdekatan dengan surau. Dan datanglah seorang ustaz untuk menyembuhkan saya. Tapi tak semudah yang disangka. Kawan saya cakap saya bertindak lagi agresif bila ustaz tu cuba untuk berinteraksi dan mengeluarkan dia dalam badan saya. Dia tu maksudnya entiti yang ada dalam badan tu lah. Benda tu memang tak nak keluar dari badan sebab dia nak balas dendam. Dendam apa? Mesti korang nak tahu kan? Hujung nanti saya akan bagi tahu apa yang dimaksudkan dendam itu.
Jadi saya sedar pada pukul 11 malam. Hampir 2 jam jugalah saya meracau. Bila saya sedar, saya nampak ibu dan ayah saya ada di situ. Setelah semuanya selesai, pengetua cakapkan dengan saya, Nazrin, tak apalah, awak balik rumah dulu. Saya beri awak masa untuk rehat selama seminggu. Tenangkan fikiran, jangan fikir apa-apa. Rehat je di rumah. Lepas tu, saya pulang ke Shah Alam bersama dengan ibu dan ayah. Tapi dalam perjalanan pulang tu, saya terdengar perbualan mereka berdua di mana ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan histeria ini berlaku. Tapi sebabkan saya mengantuk, saya tak rasa saya nak dengar sampai habis pun cerita tu. Jadi, bila sampai jadi Shah Alam, ibu bapa saya bawa saya pula ke Darusshifa untuk berubat. Yang peliknya, bila saya sampai ke Darusshifa, saya rasa saya tak nak masuk pun dalam Darusshifa tu. Saya cakap dengan mak saya, ni tempat apa? Kenapa datang sini? Untuk apa? Mak saya cakap, nah, ni Darusshifa, kita nak berubat, nak tengok, nak pastikan sama ada benda tu ikut kita balik tak, ataupun ada lagi ke dalam badan. Tu saya cakap, tak ada, tak ada apa, jomlah balik, tak nak pergi pun tempat ni. Saya cakap macam tu. So mak saya cakap, tak apalah, kita tengok, kalau tak ada, kita balik. Jadi saya ikutkan kata mak saya. Bila saya selangkah je masuk ke dalam Darusshifa tu, satu badan saya panas. Saya rasa macam ada benda lah dekat dalam badan saya. Saya jumpa ustaz. Ustaz cakap, tak apa, saya tahu apa masalah awak. Awak pejam mata, awak baca ayat kursi 3 kali dan awak baca Al-Fatihah. Saya ikutkan. Lepas tu saya terus tak ingat apa. Mungkin saya diganggu dan meracau kot waktu tu. Lama, bila saya sedar je, ustaz cakap, benda tu ikut awak balik. Jadi tak apa, ustaz dah buang dah, ustaz dah letak di tempat jauh-jauh. Awak selamat. Tapi bila saya tengok muka mak ayah saya, diorang menangis. Yelah, ibu bapa mana yang nak tengok anak dia macam ni kan, berada dalam kesakitan apa semua. Alhamdulillah, selepas saya berubat di Darusshifa, saya pulang ke maktab. Tak ada apa yang jadi, sehinggalah saya habiskan pembelajaran saya sehingga tingkatan 5. Namun, banyak lagi kisah-kisah misteri yang terjadi pada kehidupan saya selepas itu. Tapi nanti saya ceritakan, okey? Berbalik kepada cerita ni tadi, saya sebutkan dendam. Apa yang dimaksudkan dendamnya? Malam sebelum kejadian histeria ini berlaku, sekumpulan pelajar junior membaling batu di sebuah tangki, di mana di bawah tangki itu ada satu bilik pam. Dan batu yang dibaling itu terkena tingkap sehingga pecah. Dikatakan bilik pam itu mempunyai penunggu dan mungkinlah di situ tempat tinggal entiti itu. Dan bila cermin pecah, anak kepada entiti itu lari entah ke mana. Mungkin disebabkan takut, dan itu lagi menambah kemarahan entiti tersebut dan mencari pelajar-pelajar sekolah ini untuk membalas dendam. Ramai pihak media cuba untuk membuat liputan mengenai kisah ini, tapi menemui kegagalan kerana pihak sekolah tidak mahu memberi sebarang kenyataan untuk menutup aib pelajar-pelajar yang terkena histeria. Inilah perkongsian saya pada kali ini, insiden yang berlaku pada diri saya sendiri. Jika anda ada pengalaman, cerita mistik anda sendiri yang mahu dikongsi, bolehlah kirimkan kepada kami di Pasuk Mistik. Mana tahu ada kisah histeria di sekolah yang anda alami sendiri? Untuk sebarang komen atau cadangan, silalah tinggalkan di ruangan bawah. Kami di Pasuk Mistik suka untuk mendengar dari anda. Saya Nazrin Ahmad, sampai di sini buat kali ini. Sehingga kita bertemu lagi di malam Jumaat seterusnya.